mereka kan dikalahkan pula di Khaybar. Kemudian dihalau daripada Khaybar. Kemudian mereka mula bertebaran di seluruh negara Arab. Masuk zaman Sayyidina Umar, berlaku sekali lagi pengkhianatan daripada orang Yahudi. Lalu Sayyidina Umar pada masa itu dia menghalau semua orang Yahudi daripada semuanya tanah Arab. Jadi bila masuk zaman Sayyidina Uthman, ada beberapa perkara yang berlaku di zaman Sayyidina Uthman yang tidak pernah berlaku di zaman-zaman sebelumnya. Di mana pada masa di zaman Sayyidina Umar sudah mula berlaku pembukaan yang begitu banyak. Jadi zaman Sayyidina Uthman adalah merupakan satu zaman di mana tarkib mujtama' ataupun struktur masyarakat pada masa itu dia sudah berubah. Kan di mana orang Arab dengan orang bukan Arab, kan pada masa itu orang bukan Arab dah terlalu ramai. Orang bukan Arab dah terlalu ramai. Jadi pada masa inilah lahirnya seorang manusia bernama Abdullah bin Sabah. Seorang Yahudi yang mendapati peluang tertentu untuk menjatuhkan orang Islam pada masa itu. Jadi dia berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Sabah dia adalah merupakan seorang Yahudi berasal daripada Yaman. Maknanya dia duduk kat hujung. Hujung sebenarnya tanah Arab. Dia berasal daripada Yaman. Dia adalah merupakan seorang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Dia digelar oleh ahli sejarah dan juga mungkin oleh orang-orang yang hidup di zaman itu sebagai Ibnu Saudat. Ibu maksudnya anak, Saudat maksudnya gelap. Jadi kalau kita nak kata dia bukan anak gelap. Dia maknanya seorang yang busuk hati. Itu terjemahan yang boleh sesuai bagi Saimah Ibnu Saudat. Kalimah yang boleh sesuai mungkin seorang yang terlalu busuk hatinya. Tetapi masalah yang berlaku adalah Abdullah bin Sabah. Dia bukan katakan busuk hati tetapi dia adalah merupakan seorang yang cukup cerdik. Orang jahat kalau tak cerdik tak apa. Tapi masalah orang jahat ni kalau sekiranya dia cerdik. Dia berkumpul dua sifat ni, kecerdikan dan juga kejahatan. Dan busuk hati dan seumpamanya, jadi dia punya kejahatan itu memang besar. Abdullah bin Sabah masuk Islam, berpura-pura masuk Islam. Kemudian dia mula menyebarkan jarumnya di 3 wilayah Islam yang besar. Yang pertama di Syam. Dan Syam maksudnya bumi Palestin, bumi Jordan dan bumi Lebanon. Dulu tak ada nama-nama ni Jordan apa semua tak ada nama-nama tu. Jadi ini adalah merupakan kawasan yang disebut sebagai bumi Syam. Bumi Syam. Dan bumi Syam pada masa itu di zaman Sayyidina Uthman, dia yang menjadi gubernur pada masa itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Oleh kerana Muawiyah bin Abi Sufyan adalah merupakan seorang gubernur yang hebat. Jadi pada masa itu Abdullah bin Sabah tidak berjaya untuk mempengaruhi penduduk yang berada di Syam. Kemudian seterusnya dia menyebarkan di ayah dan juga cuba untuk mempengaruhi penduduk yang berada di Iraq, terutamanya di 2 bandar iaitu di Kufah dan Basrah. Dan dia berjaya. Dan lebih berjaya lagi pada satu tempat lain iaitu di Mesir. Dan Abdullah bin Sabah menjadikan Mesir sebagai pusat. Sehingga apabila kita melihat kepada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, kita dapati bahawa pemberontak yang begitu ramai, yang ada ahli sejarah kata 10,000 orang, ada yang kata 2,000 orang, dan juga bagai-bagai lagi bilangan yang hilang di kalangan ulama sejarah. Katakanlah kita ambil 2,000 orang tu sebenarnya masih lagi ramai. Yang mempelati yang menjadi ketua kepada golongan pemberontak daripada kalangan orang Islam ni adalah pemberontak daripada Mesir, iaitu Al-Harb Al-Ghafiqi namanya. Jadi Abdullah bin Sabah dia mendapat satu tempat yang cukup istimewa di kalangan pemberontak di Mesir. Dia berjaya mempengaruhi. Jadi kita tengok di situ di situ kehebatan Abdullah bin Sabah. Jadi kalau sekiranya kita melihat dalam sejarah, ada satu perbincangan di kalangan ahli sejarah berkenaan tentang kepribadian Abdullah bin Sabah. Persoalannya adalah merupakan satu persoalan yang cukup asas. Adakah Abdullah bin Sabah seorang lelaki yang benar-benar wujud ataupun tidak? Ataupun dia satu dongeng saja dalam sejarah yang sengaja direka-reka untuk sama ada memburukkan Islam ataupun untuk menunjukkan kekuatan Yahudi. Jadi ini dibincangkan oleh ahli sejarah. Ulama Islam sebenarnya sudah sampai kepada suatu peringkat bahawa mereka mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah adalah merupakan lelaki ketiga. Maknanya satu watak yang real dalam sejarah, memang betul-betul wujud. Jadi Abdullah bin Sabah pada ulama-ulama yang Islam, ulama lepas, ulama lama dia adalah merupakan satu peribadi yang memang benar-benar wujud. Tetapi ada 3 pihak yang mengingkari kewujudan Abdullah bin Sabah.
Yang pertama sekali golongan orientalis. Ini sebahagian besar daripada orientalis yang dia mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah ini sebenarnya adalah merupakan lelaki yang sengaja diriwayatkan dalam sejarah. Dia tidak wujud. Kemudian golongan yang kedua yang mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah ini sebenarnya tidak wujud adalah golongan Syiah yang moden. Kan orang-orang Syiah yang hidup di zaman katakanlah kurun ini. Kan bukan Syiah yang awal. Kan Syiah pun ada di Salafus Saleh ya. Kan dia bukan Syiah yang asal. Nah, ini Syiah yang hidup di zaman katakanlah 1 kurun, 2 kurun. Syiah yang kita panggil sebagai golongan khalaf dalam Syiah. Jadi mereka mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah ini tidak wujud. Kemudian kan terdapat pengkaji-pengkaji daripada kalangan penulis-penulis Arab di zaman moden juga mereka berpendapat bahawa Abdullah bin Sabah ini tidak wujud. Hujah mereka untuk mereka mengatakan bahawa Syiah ini tidak Abdullah bin Sabah ini tidak wujud. Satu, dia kata cerita tentang Abdullah bin Sabah kan dia banyak diceritakan dalam tarikh yang ditulis oleh Imam Tabari. Dalam satu kitab tarikh yang ditulis oleh Imam Tabari. Jadi tarikh yang ditulis oleh Imam Tabari kan sebahagian daripada ulama memang mempertikaikan beberapa fakta dalam kitab tarikh tersebut. Jadi kalau kita biasa baca kan tulisan-tulisan berkenaan tentang kajian kan ulama terhadap sumber-sumber tarikh, kita akan dapati bahawa sebahagian daripada tulisan di dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Imam Tabari kan ada fakta-fakta tertentu yang dipertikaikan. Ada fakta tertentu yang dipertikaikan. Jadi sebahagian dari ulama dia kata bukan masalah Imam Tabari kan sehingga fakta-fakta tersebut dipertikaikan, tetapi masalah yang berlaku adalah pada masalah manuskrip. Kan manuskrip yang ditulis oleh Imam Tabari dia bukan tulis kan macam kita punya tulisan dicetak asal bangun kan, tapi dia menulis dengan tulisan tangan. Tulisan dia tak sama macam tulisan kan kita sekarang. Kan di mana ada beberapa perkataan yang mungkin tidak jelas kan menyebabkan kan ulama-ulama yang menyalinnya kan tersilap salin dan seumpamanya. Kan kemudian dipindahkan kitab tersebut kan daripada satu di mana pencetakan cetak naskah ni dia bukan juga macam zaman kita sekarang boleh photostat, boleh cetak. Maknanya apa yang ditulis itulah yang akan keluar biji. Kan tapi maknanya orang dulu memperbanyakkan naskah kitab dengan cara menulis kembali. Jadi sebahagian daripada ulama memberikan alasan bahawa fakta yang tidak betul yang terdapat dalam kitab tarikh Tabari adalah disebabkan oleh kerana penyelewengan beberapa pihak di dalam memindahkan fakta-fakta tersebut ke dalam naskah-naskah yang baru. Ke dalam naskah-naskah yang baru. Jadi ini di antaranya. Kemudian satu lagi yang mereka katakan bahawa Ibnu Sabah ataupun Abdullah bin Sabah ini adalah merupakan lelaki khayal ataupun suatu mitos yang sengaja dicipta kan adalah kerana mereka mengatakan bahawa riwayat berkenaan tentang Abdullah bin Sabah cuma didapati pada satu riwayat sahaja, iaitu satu riwayat yang diriwayatkan kata-kata daripada Sa'id bin Umar. Dan mereka mengatakan bahawa tidak ada riwayat yang lain. Tidak ada riwayat yang lain. Noktah ini sebenarnya penting. Peribadi ataupun watak Abdullah bin Sabah kan sebenarnya ada sebahagian pihak cuba hilangkan daripada tarikh. Mereka dengan sengaja ingin menghilangkan atau ataupun watak tersebut daripada tarikh. Kerana gerakan Sabaiyah sebahagian daripada penulis yang pernah saya baca dalam tulisan-tulisan mereka mengatakan bahawa gerakan Freemason, gerakan Masoniyah dan lain-lain gerakan Yahudi yang ada di dunia ini kan sampai sekarang di antaranya adalah merupakan gerakan yang mengambil idea dan juga pendekatan gerakan Sabaiyah kan pada peringkat kan di zaman Sayyidina Osman. Ya, sebelum ini Yahudi dia bergerak secara terang-terangan. Tapi bila masuk zaman Abdullah bin Sabah dia mengemukakan satu model pergerakan